Ada orang nak masuk. Ya? Ada orang nak masuk. Okey, sekejap. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Puan. Waalaikumsalam Puan. Okay, terima kasih. Okay, so okay, semua dah mandi untuk datang kelas ni? Ke baru bangun? Belum awak ni. Hai, dah pukul 9 dah ni Air tak ada. Ya ke tak ada air? Malam tadi hujan, semalam hujan kan? Mandi hujan je lah awak, tak ada air. Okay, hari ni kita akan masuk topik 3. Bab yang ketiga iaitu project procurement. Okay, yang ni saya dah letak dalam author. Saya ingat saya dah masukkan, rupanya saya cek tadi saya tak masuk lagi dalam author. So saya dah masukkan lah chapter 3 project procurement. Okay, okay, project procurement ni kalau kita lihat nanti topik ni lah topik ni dia sebenarnya dia berkaitan sedikit dengan dia berkait dengan jenis kontrak yang digunakan dalam pembinaan. Okay, so term yang digunakan juga dalam procurement ni dia lebih kurang sama lah masa awak belajar kontrak dan taksiran. So awak ada jumpa design bid, awak jumpa management contracting. So sebenarnya dia parallel, dia saling berkait lah procurement dengan kontrak. Cuma kalau dalam kontrak dia membincangkan tentang tanggungjawab corak perhubungan each parties dalam projek. Tapi procurement ni dia lebih kepada projek itself macam mana kita nak melaksanakan projek. Okey. Saya tak jalan pula ni.
Sekejap ada satu yang tak nak keluar pula. Okey, okey. Project procurement, so apa yang dia project procurement? Okay, so project procurement ni dia berkaitan, dia adalah kaedah ataupun proses delivering project. Macam mana sesuatu projek itu disiapkan, di-deliver lah daripada initiation stage, daripada site tersebut kosong sampailah construction dia, sampailah siap. So kita katakan bagi procurement ni dia adalah delivering the project or process of occurring the construction project. Okey, sebenarnya term procurement ni banyak digunakan. Dia bukan sahaja dalam pembinaan lah, bukan sahaja digunakan dalam construction industri saja, tak. Dia banyak digunakan di mana-mana di mana-mana sektor lah. Contohnya procurement tentang pembelian peralatan pejabat. Okey, so dalam bahasa Inggeris procurement, tapi kalau dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai perolehan. Bahasa Melayu dia adalah perolehan. So kita banyak dengar perolehan peralatan pejabat, perolehan kenderaan. Okey, so dia adalah kaedah ataupun cara proses macam mana nak mendapatkan sesuatu lah. So bila kita implement ataupun kita gunakan dalam pembinaan, ia adalah process of occurring construction project. So macam mana projek tu nak disiapkan, apa step-step dia. So step-step dia tu adalah ada beberapa step, macam yang kita dah pergi kelas sebelum ni. Chapter 2 kita ada bincangkan tentang fasa dalam fasa dalam construction, apa yang perlu pengurus projek uruskan dalam pembinaan. Ada initiation, ada kemudian lepas initiation ada feasibility study, ada design, kemudian tender dan pembinaan dan seterusnya, penyerahan lah ataupun penyiapan. Okey, tu semua adalah proses dia. So macam mana proses tersebut dilaksanakan, dijalankan. Adakah memang dia rigid macam tu saja ataupun dia boleh diubah kepada ataupun dia boleh implement kaedah lain. So kita akan bincangkanlah dalam chapter ni. Okay, so kat sini kita boleh definisikan procurement sebagai a process of obtaining a range of construction services and suppliers in order to deliver a construction solution to an identified need. Okay, kita boleh katakan sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu atau menyiapkan sesuatu lah melalui pelbagai pelbagai step ataupun proses tadi tu untuk mendapatkan sesuatu yang telah ditentu identify need. Maksudnya nak dapatkan yang need yang telah di-identify pada peringkat awal. That's why objektif projek needs ni adalah objektif projek lah. Needs ni perlu ditentukan pada peringkat initiation. So kena tahulah apa yang nak dilaksanakan, sebab bila needs tu kita akan masukkan keperluan tadi tu perlu dimasukkan dalam project brief. Yang saya dah terangkan lah kelas sebelum ni, project brief tu mestilah clarify, mesti complete, sebab brief tu lah yang akan menjadi rujukan each parties dalam pembinaan. Okey. Fasa-fasa tadi tu yang saya sebut ada 6 tadi tu, ada initiation, feasibility study, design, tender, construction, commission. Okay, so tu kita panggil sebagai framework, dan framework tu kita boleh pecahkan kepada dua kategori. So proses tadi tu kita pecahkan kepada dua kategori lah, ataupun dua bahagian. Satu pre-contract, satu lagi post-contract. Okey, bagi pre-contract adalah proses yang dijalankan ataupun proses ataupun langkah-langkah ataupun fasa lah, fasa yang dijalankan sebelum pembinaan berjalan. Nama dia pre-construction, pre-contract, sebelum kontrak. Sebab pembinaan ni berjalan bila dah sign kontrak baru boleh masuk tapak kan. So kita namakan dia sebagai pre-contract. So
ataupun pre-construction stage. Okey, manakala post-contract adalah proses during construction stage, iaitu setelah kontrak ditandatangani dan seterusnya adalah pre-contract stage. Okey. Ini yang saya tunjuk, yang ni yang saya masukkan. Okey, yang ini yang awak dah biasa nampak ini adalah yang kita lihat selalu. Okey. Ini adalah dia punya fasa-fasa lah, apa aktiviti yang berlaku sepanjang fasa tersebut daripada mula sampailah siap. Okey. Ni letter of acceptance pada selepas peringkat tender. Okey. So daripada initiation sampailah habis tender tu, okey, ni handover bila dah siap. Okey, daripada peringkat initiation sampailah ke letter of acceptance ni kita panggil dia sebagai pre-contract. So kena tahulah ni adalah peringkat pre-contract. Okey, dan selepas LA sehinggalah siap kita panggil dia sebagai post contract. Ini adalah dua bahagian ataupun dua kategori lah. Procurement tadi, satu pre-contract dan satu lagi post contract. Okey. Okey, okey, so semua bahagian ni tadi, bahagian yang dalam apa nama dia ni, dalam fasa ni tadi, dalam fasa-fasa pembinaan ni. Okey, dia berlaku selepas satu-satu fasa. Selepas habis fasa ni dia akan berpindah ke satu fasa, sampailah siap. Dia maksudnya phase by phase lah. Okey. Itu secara general ni lah bagaimana dia berjalan. So kita nak lihat adakah apa jenis-jenis procurement system ni. Okey, procurement system ni kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Okey, dia based pada yang fasa tadi tu, yang ada 6 fasa tu. Okey, daripada 6 tadi tu, daripada 6 stage tadi tu, kita boleh kategorikan, maksudnya boleh procurement, kaedah procurement tadi tu boleh dikategorikan kepada 3. Okey, yang pertama adalah separate and cooperative. Okey, ini yang pertama lah, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah integrated dan kaedah yang ketiga adalah management oriented. Ini adalah 3 jenis asas ataupun 3 jenis yang utama lah dalam kategori procurement system. Okey, so kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama adalah separate and cooperative. Okey, kaedah ini adalah kaedah yang ada satu sahaja kaedah ni kita namakan sebagai kaedah tradisional. Jenis dalam separate and cooperative. So nanti kita akan pergi lebih detail apa dia separate and cooperative. Okey, manakala dalam integrated ni dia integrasikan di antara separate dengan juga management. Okey, dalam integrated ni dia ada 2, design and build, dan satu lagi variant of design and build. Variant of design and build ni maksudnya pelbagai lagi kaedah pelbagai lagi kaedah procurement yang menggunakan asasnya adalah integrated. Okey. Maksudnya dia gunakan kontraktor utama sebagai kontraktor yang membina. Okey. Okey, design build. Kemudian dalam variant of design build ada berbagai lagi jenis procurement yang boleh digunakan. Antaranya adalah package deal, turnkey dan juga develop and construct. Okey, ini di bawah integrated. Di bawah integrated procurement. Bagi management oriented ni dia lebih kepada management. Kontraktor lebih kepada kerja-kerja pengurusan. Okey, yang ini kita boleh pecahkan kepada 3 juga, iaitu management contracting, design and manage dan juga construction management. Okey, ini semua adalah kategori-kategori dalam procurement. So kategori utamanya ada 3, separate and cooperative, integrated, management oriented, dan jenis-jenis dia adalah kalau separate ada satu saja, traditional. Yang integrated, design and build, dia ada 4 lah, design and build, package deal, turnkey and juga develop and construct. Tapi dia punya asas dia kalau untuk integrated ni adalah design and build. Manakala management oriented yang berdasarkan pengurusan, okey, dia ada management contracting, design and manage dan juga construction management. Okey, so kita pergi yang pertama, separate procurement system.
Separate procurement system. Okey, dalam separate procurement system ni, separate nama dia asing, dia diasingkan, dia asingkan fasa-fasa dalam pembinaan. Fasa-fasa tadi tu yang 7 tadi tu lah, yang 7 pula, yang ada 6 tadi tu, dia akan diseparatekan tanggungjawabnya, diseparatekan dia punya kerja. Maksudnya kena tunggu initiation, feasibility study, design siap, barulah boleh pemilihan kontraktor dijalankan. So dia ikut dia continuous lah, ataupun dia kata dia ada sequence. Dia ada sequence dia sendiri. Dia tak boleh nak overlap. Dia kena ikut sequence yang telah ditetapkan. Inilah sequence dia. So dia kena ikut one part tu sampailah siap. Maksudnya initiation dah siap, okey, dia baru boleh pergi feasibility study. Feasibility study dah confirm, dah dapat result, baru boleh buat design dan seterusnya, tender lah. Okey, in term dia separate. Okey, separate system ni dia dikenali sebagai traditional system or conventional system, di mana dalam kaedah ini menggunakan konsep design, build and build. Design dulu, kemudian bid ni ada tender, nak dapatkan kontraktor, kemudian barulah build. Build tu dilaksanakan oleh kontraktor yang telah dilantik sewaktu tender. Okey, so dalam kaedah ini, dalam procurement system inilah sistem ni, konsultan hanya membuat reka bentuk dan carry out the financial management. Means kat sini dari segi pengurusan keuangan, reka bentuk, pengurusan projek, monitoring, semua dijalankan, semua menjadi tanggungjawab pihak konsultan. Manakala kontraktor yang dilantik hanya terlibat ketika pembinaan sahaja. Maksudnya dia akan melaksanakan semua kerja-kerja pembinaan, production process dan sebagainya, iaitu ketika fasa construction. So dia separate kat sini. Dia punya responsibility dia juga berbeza. Pre-construction more on kepada konsultan dan klien. Construction hanya kepada kontraktor sahaja. That's why nama dia separate responsibility. Okay, ini adalah klien konsultan dan ini adalah kontraktor. Okey, kaedah ini separate ni dia rigid dan rigid dari segi separation of design and construction. Dia separatekan dari tadi yang saya kata, design satu pihak dan construction satu pihak yang lain, dan dia mestilah mengikut sequential. Ini dia punya bentuk lah, kriteria dia lah, dia ada sequential dan bermula apabila client appoint design consultant to prepare complete design and tender document before tender invitation is made. Maksud dia kat sini bermula dengan initiation lah, waktu initiation, sebab nak menyiapkan project brief. Client akan melantik consultant lah untuk menyediakan design brief dan seterusnya menyediakan tender. So bila kita katakan dia menyediakan tender, maksudnya dokumen tender itself dan juga lukisan-lukisan yang diperlukan. So maksudnya buat dia punya documentation. Okey, yang di bawah itu adalah flow chart ataupun kedudukan. Kedudukan each parties dalam sistem separate ni. Maksudnya klien akan menggunakan nasihat konsultan. So dia ada kontrak lah, dia ada perhubungan yang terus antara klien dengan konsultan, kemudian klien dengan main contractor. Main contractor untuk tujuan pembinaan tadi, konsultan untuk pre-stage pre-construction stage tadi. Okey, kemudian kita lihat dari segi advantages dan juga disadvantages. Okey, kalau kerajaan sekarang masih lagi banyak menggunakan kaedah tradisional lah, separate system. Tapi dalam masa yang sama dia juga telah banyak berubah kepada design. Kerajaan sekarang banyak kepada design and build, tapi masih lagi mengamalkan majority je lah, masih lagi mengamalkan kepada traditional system, iaitu separate system. Okey, so dari segi advantages, yang pertamanya adalah price competition. Price competition means kat sini harga tender ataupun harga projek akan mendapat competition. So bila ada competition, harga yang betul-betul sesuai dengan pembinaan dapat diperolehi. Okay.
total cost is known before construction start. Okey, kerja-kerja bila menggunakan kaedah tradisional, kos projek telah diketahui dahulu dan kos projek ni kita boleh tahu waktu peringkat tender berapa jumlah kos yang ditawarkan oleh pihak kontraktor. So dia akan dibandingkanlah dengan apa nama dia ni, estimate yang telah disediakan oleh pihak jurukubahan. So harga tu kita dah tahulah, maksudnya once kontraktor ni dilantik, so harga telah diketahui lah, berapa ratus ribu, berapa juta projek tersebut telah diketahui pada peringkat awal lagi. Okay, and advantages yang ketiga adalah consultant has full control on the design process. Okay, dalam kaedah ni semua maklumat, semua reka bentuk, maklumat projek semua daripada konsultan. So pihak kontraktor akan menunggulah sekiranya ada redundant ke, ada kesilapan lukisan, so mereka perlu menunggu kepada konsultan daripada konsultan yang telah dilantik tadi itulah. So kat sini nampaklah yang semua design tu akan di bawah tanggungjawab pihak jurutera ke ataupun surveyor ke yang berkaitan dengan projek, sebab dia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas design. Okey, kemudian advantage yang keempat adalah dari segi documented lah. Dia didokumentasikan pada setiap stage tadi tu. Dia well documented. Okey, dan dia mudah untuk dibuat rujukan. Itu advantages dia lah. Dari segi disadvantages pula, long time could lead longer development period. Okey, sebabkan dia berfasa-fasa dan dia sequential. Okey, mungkin apabila ada sesuatu yang hendak disiapkan dengan segera, sesuatu yang perlu mendapat keputusan menjadi lambatlah. Contohnya lah nak start pembinaan perlu menunggu kepada lukisan dan juga mendapatkan kontraktor. So masa dekat situ dah drag. Maksudnya akan mengambil masa yang lama lah. Okay, design does not benefit for construction expertise. Okay, disebabkan lukisan design tu disediakan oleh orang lain dan pembinaan dijalankan oleh orang lain. So dari segi untuk membina buildability dia, kaedah pembinaan, kebolehbinaan dia, sometimes dia akan reka bentuk tersebut sukar untuk dibina. Sebab pembinaan ni secara praktikal, lukisan ni dalam bentuk 3D, 2D kan, dalam kertas A0 size ataupun dalam komputer. So bila dia nak ditransferkan, dizahirkan secara fizikal, so sometimes dia tidak mesra untuk dibina. Sukarlah untuk dibina, ataupun design tersebut ni susah untuk di-develop. Okay, so mungkin yang ketiganya, disadvantage yang ketiga adalah konflik between owner, contractor and consultant. Sebab mungkin contohnya lah, kalau consultant lambat bagi maklumat, so contractor nak cepat siap kan, sebab kalau lambat dia kena denda. Okay, so kat sini mungkin ada konflik lah di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan. Okay, bagi kaedah tradisional ni, dia adalah satu metod yang actually dia sesuai untuk projek-projek yang lama, tapi yang menggunakan kaedah pembinaan yang konvensional. Okay, this method is fine where the project is clearly definable, design is complete, time need to be shortened, and changes are unlikely to occur during construction. Okay, menggunakan kaedah ni ataupun sistem ni, dia dari segi method dia, kaedah pembinaan dia adalah sangat jelas lah. Dan dia untuk menggunakan kaedah ini, needs tu perlu ditentukan perlu di-clarify dengan baik dengan pada peringkat awal, sebab untuk menyediakan dokumen tender, lukisan dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama, iaitu separate system. Okey, kaedah yang kedua adalah integrated procurement system. Okey. Okey, dalam integrated procurement system,
saya bincangkan design and build sahaja. Okey, yang lain tak boleh dapatkanlah bacaan dia, tapi dia punya kaedah apa ni, basically dia adalah samalah, dia lebih kurang sama. Tapi kalau package deal dia ada dia punya kontrak dia lain sikit. Package deal dia apa ni, kerja-kerja pembinaan ni secara package. Kalau turnkey scope of work dia lebih luas So dia, tapi asas dia adalah design and build. Okey, tadi saya cakap di Malaysia banyak masih lagi menggunakan traditional, banyak menggunakan kaedah traditional. Ini kerana design and build ni dia introduce kat Malaysia pada tahun 1983, maksudnya pada tahun 80-an lah. Kiranya dah apa ni, dah dekat 30 tahun lah diperkenalkan di Malaysia. Okey, melalui kaedah ini, okey, hanya satu organisasi sahaja yang akan perform, yang akan buat reka bentuk dan juga akan buat construction. Satu pihak sahaja, iaitu pihak kontraktor yang terpilih. Okey, untuk pilih kontraktor ni dia pun macam ada tender jugalah. Dia pun berdasarkan tender, tetapi bukannya dokumen tender yang disiapkan, dia ada kaedah yang lain, iaitu melalui project brief. Pada peringkat awal dah bagi project brief. Okey, dah sediakan project brief. So project brief tadi akan diberikan kepada kontraktor untuk kontraktor reka bentuk. Buat reka bentuk sebagaimana keperluan dalam project brief. Sebagaimana apa yang ke project brief nak. Kalau nak sekolah dia kena bagi, okey, size standard sekolah berapa. So dia kena design dan juga dia kena letakkan cost dia berapa. Okey, so kemudian mungkin dalam satu projek tu dia tak ramai lah ambil kontraktor yang untuk menawarkan harga dan juga lukisan ni. Mungkin dalam 3 ataupun 4 kontraktor sahaja. So dia tak ramai-ramai lah. Kalau compare traditional, harga dia kompetitif lah sebab ramai yang masuk tender. Okey, so bila menggunakan kaedah ini, bila kontraktor yang dilantik tadi dah buat reka bentuk, dah keluarkan kos sebagaimana yang dinyatakan dalam project brief, harga tadi tu akan menjadi fix. Bila klien kata okey, saya nak design daripada company A. Okey, company A tu, contohnya company A lah, dia dah dapat project brief, kemudian dia buat reka bentuk sebagaimana yang keperluan dalam brief tadi tu dan juga cost. Okey, so dia akan present kepada pihak klien. So sekiranya klien setuju, reka bentuk tadi tu dah jadi fix. So dia tak boleh ubah-ubah lah. Maksudnya kalau dia ubah, itu ada atas kosnya sendiri. So dia akan menjadi fixed price contract for design and construction. Okey. Okey, so kat sini hanya tadi saya kata dia single responsibility, iaitu satu saja. Satu saja kat sini adalah kontraktor dan juga klien. So dua parti sahaja yang involved, iaitu klien dan juga kontraktor. Okey. Okey, so kontraktor akan ambil alih daripada design sampailah siap. So kontraktor klien hanya menyediakan design brief dengan dibantu oleh pihak konsultan. Konsultannya macam itulah yang pelbagai disiplin, engineer, QS dan sebagainya. Itu konsultan yang akan membantu klien dalam menyiapkan brief, menyiapkan statement dan juga untuk tujuan pemilihan kontraktor. Okey. Konsultan, kontraktor yang dah memenangi tender ni, dah memenangi projek ni tadi, okey, so dia akan buat, dia kena buat design. Tadi saya cakap dia kena buat design secara detail. Masa dia present tu tak detail lagi lah, maksudnya dia hanya concept drawing. Okey, so kontraktor ni dia ada pendaftaran kan? Ingat lagi tak pendaftaran kontraktor? Kontraktor daftar dengan siapa? Pendaftaran kontraktor kat mana? Ingat lagi? Tak ingat? Dekat Malaysia pendaftaran kontraktor di mana? Awak ni senang je. Cepat-cepat. CIDB. Okey, CIDB So kontraktor berdaftar di CIDB Okey, dia ada punya dia punya kelas-kelas dia. Kelas dia kita panggil apa? Kelas kontraktor. Saya panggil lah awak ni. Muhammad Nazrin. Ada tak Muhammad Nazrin?
Muhammad Nazrin ada? Dia. Okey, cuba bagi saya satu kelas kontraktor. Satu kelas kontraktor. Kontraktor G1. Satu. Okey, G1 ni kelas kontraktor ni dia berdasarkan apa? Dia berdasarkan dia G1, G2 sampailah G berapa? G3. G7. 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 Okey, so okey. Terima kasih Nazrin. Okey. Siapa saya nak panggil ni? Syahrul Azim. Ada Syahrul Azim? Ada tak Syahrul Azim? Muhammad Syahrul Azim ada tak? Tak ada. Muhammad Afiq Hakimi. Afiq Hakimi ada? Tak ada juga. Afiq, satu lagi ada dua Afiq yang kelas ni. Mana awak ni? Okey, base pada apa? Harga apa ni? Kelas kontraktor. Ada G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Salah. Sampai G7 aja. G7 tu 10 juta ke atas. Okey, 10 juta tu nilai apa? Miza ada tak Miza? Mana awak ni? Ada Puan. Berdasarkan apa Miza? 10 juta tu 10 juta apa? G7 dia 10 juta. Bagi nilai G7 tu maksudnya kontraktor berdaftar untuk G7. So nilai kat situ tu 10 juta. 10 juta ke atas. 10 juta ke atas tu apa? Ada siapa tahu? Jaya Arasan. Ada tak Jaya? Jaya ada? Kos perbelanjaan projek boleh Puan? Kos perbelanjaan projek. Okey, tak apa, kita letak tepi dulu. Macam boleh lah, tapi nanti dulu. Bukan tu. Bukan tepat sangat lah. Kalau markah 5 saya bagi 3 je. Okey lah 3 Puan. Boleh Fadli. Fadli ke Fadil lah nak panggil awak ni? Saya Mirza Puan. Oh Mirza. Habis saya tengok dekat Fadli punya ni. Kongsi device. Internet slow. Ya ke? Okey Mirza. Okey Jaya. Mana? Jaya ada tak? Ni saya nak kena check ni seorang ada ke tak ada ni Ya je awak ni 41 orang, 40 orang dalam sini. Tapi awak tak datang semua ni 40. Awak section 26, section 26. Section 2 ada 26. Section 1 ada 27. Ni ada lagi berapa orang tak masuk ni? Jaya tak ada Okey, siapa saya nak panggil? Nur Ain ada Nur Ain? Nur Ain ada? Nur Ain ke Atira ada? Atira Batrisya. Ada Puan. Okey, 10 juta tu nilai apa? Kan saya kata grade 7 kontraktor boleh kontraktor dikategorikan kepada based on keuangan iaitu 10 juta. Keuangan 10 juta tu berdasarkan apa? Tadi Miza cakap apa? Perbelanjaan Miza cakap tadi perbelanjaan. Apa 10 juta ni? Kalau 10 juta, kalau grade 7, grade 6, grade 6 5 juta. Macam tu lah kalau tak silap saya pun tak ingat sangat 5 juta. So dia base apa kos saya tu yang 10 juta, 5 juta, 200 kalau G1 bawah 200,000. Okay, so dia base apa tu? Harga tender Puan. Okay, harga tender. Okay, siapa jawab tu? Miza ke Fadli? Ke ada? Okay.
Okey, harga tender ataupun kos lah, kos projek sebenarnya. Maksudnya projek tu based on berapa juta. Okey, so kalau 3 juta, kalau G7 10 juta. So maksudnya kontraktor tersebut boleh masuk tender bagi projek yang nilai dia 10 juta ke atas. Nilai projek lah sebenarnya, nilai projek. So dia bukan harga tender lah, dia nilai projek. Nilai projek tu 10 juta ke atas, kontraktor G7 akan laksanakan. Kalau nanti awak semak lah, kalau G6 berapa juta. So dia adalah dia punya ni, maksudnya mungkin daripada 7 juta, 6 juta hingga 10 juta kontraktor G6. Okey. So sama jugalah macam ni, kontraktor yang dipilih tadi tu mestilah dia boleh sediakan projek yang nilai dia okey, contoh dia kata okey G1 yang dipilih. So dia akan menyediakan lukisan dan juga akan menyediakan kos projek. So kat sini kontraktor tu dia berdaftar sebagai pembina. Maksudnya dia membina, dia tak adalah lesen untuk ataupun dia tak ada pendaftaran dia tu untuk pembinaan saja. So kalau awak lihat pendaftaran kontraktor, kat situ tulis pendaftaran kontraktor G7. Okey, ada kepala, sub kepala dia. Dari segi pendaftaran kontraktor dia ada lagi lah kontraktor untuk pembinaan bangunan, kontraktor kerja-kerja pembersihan. So dia ada berbeza lagi. So kontraktor tu dia tugas dia adalah untuk kerja-kerja pembinaan. Tapi kat sini bila design and build, design dia kena buat design. So dia kena employ orang lain, dia kena employ parties lain, iaitu konsultan. Yang mana konsultan ni dia ada kepakaran ataupun dia ada dia akan memberi servis untuk tujuan membuat dari segi menyediakan reka bentuk, iaitu jurutera, macam jurutera, engineer, jurukor bahan, surveyor. Tu semua adalah konsultan yang akan di-employ oleh pihak kontraktor untuk membantu kontraktor menyediakan design. Sebab design ni bukan kontraktor punya part. So mereka maksudnya kat sini kontraktor dia kena ada satu in-house punya team, in-house team yang akan buat reka bentuk, dan satu lagi tim untuk kerja-kerja pembinaan. Itu yang dimasukkan kat sini, design and build. Okey, firma kontraktor tu yang akan membuat design. So design tu akan disediakan oleh engineer yang berdaftar, arkitek yang berdaftar, sebab lukisan tersebut mestilah disediakan oleh registered consultant lah. Okey, so ini adalah fasa-fasa dalam pembinaan tadi yang sequential tadi. So bila kaedah procurement secara integrated ni dijalankan, dia akan integratekan, dia akan combinekan di antara traditional dan juga management. Dia akan diintegratekan, sebab tu nama dia integrated procurement. Okey, dalam kaedah dalam procurement ni, kontraktor akan menyediakan lukisan dan juga kos. So kat sinilah dia akan berlaku kat sini. Kat sini iaitu peringkat initiation, feasibility study, document. Kat sini ada tender documentation. Tender documentation dekat sini maksudnya pihak konsultan ni tadi dia akan sediakan brief. Brief ni design project brief. Yang project brief ni akan diberikan kepada kontraktor. Kemudian kontraktor akan membuat lukisan, macam saya cakap tadi lah, membuat lukisan, membuat design untuk pihak klien. So kat sini, that's why kat sini akan ada proses tender untuk memilih kontraktor. So kat sini tak ramai lah kontraktor dia, dalam 3 ataupun 4 saja yang dipilih. Dia akan dibuka secara tender prakelayakan. So kat sini akan berlaku pemilihan kontraktor dan seterusnya untuk reka bentuk, untuk design yang untuk pembinaan akan disediakan oleh pihak kontraktor di kat sini. Barulah kerja-kerja pembinaan akan berjalan. Okey, so kat sini ni masa peringkat ni, masa mana kontraktor dipilih, pada peringkat ni kontraktor dipilih berdasarkan proposal. Pada peringkat awal tu nama dia proposal sajalah, proposal lukisan, proposal reka bentuk dan juga proposal kos. Okey, so kat sinilah
pemilihan kontrak tersebut. So dah dapat kontraktor tadi, dia akan membuat reka bentuk dan seterusnya pembinaan. So kalau awak lihat kat sini, construction dan juga detail design. Okey, kat sini kalau traditional construction hanya boleh mula selepas ada lukisan. Lukisan tu dah siapkan awal dah kan. Okey, tapi bagi integrated, lukisan dan juga pembinaan akan jalan serentak. Dia akan jalan parallel. Dia akan jalan serentak, di mana siap sahaja lukisan, contohnya lah okey, siap sahaja lukisan bahagian earthwork, bahagian katalah bangunan tersebut high rise building. So siap sahaja design untuk tingkat bawah, so construction akan terus mula. Dia tak perlu tunggu sampai all the drawing siap. So dia akan lapping lah di antara design dengan construction kat sini. So nanti by the time lukisan pada tingkat atas tu siap, construction yang bahagian level 1, level 2 dah siap, so nanti lukisan dah siap, dia akan terus kepada pembinaan. So tak perlu tunggu sampai dokumen sampai lukisan tersebut disiapkan. So ini adalah secara generalnya lah bagaimana team construction kat sini. Ini adalah kontraktor, ini adalah kontraktor design build kat sini, kontraktor yang dipilih tadi. So dia akan ada team dia akan ada team dia, construction team dia. Okey, yang ini QS, architect, engineer ni adalah consultant team yang bekerja di bawah kontraktor. Dan kemudian ini adalah contractors manager ni ataupun construction team, itu tujuan pembinaan. So kat sini kedua-dua ni adalah untuk design and build lah tadi, untuk pembinaan sahaja, untuk kerja-kerja pembinaan. So consultant fokus on design, bahagian construction fokus on pembinaan sahaja. So semua ni di bawah kontraktor utama, main kontraktor design and build. Itu design build lah. Dia berbeza dengan traditional. Okay, so dari segi advantage dia adalah single point responsibility, sebab hanya berurusan dengan satu pihak kontraktor saja, satu pihak. So klien terus kepada kontraktor, tak perlu lagi maklumat tu saya pergi kepada konsultan, kemudian konsultan pergi kepada kontraktor. So dah banyak lapisan. Okay. Seterusnya, price is fixed in advance of construction. Okay. Sewaktu pilih kontraktor design build ni tadi pada peringkat awal masa proposal tu, harga telah di lock. Maksudnya harga tu telah ditentukan pada peringkat awal. So kontraktor, klien dah tahulah harga dia waktu pemilihan kontraktor design build. Dan melalui kaedah ini, minimum involvement daripada owner ataupun klien. Klien tidak boleh involve dalam construction, hanya minimum sahaja. Dia tak bolehlah bagi pendapat ke, nak buat variation ke, nak tukar ni, nak tukar bumbung ke, nak tukar kaedah pembinaan, tak boleh. Once dia dah lantik kontraktor design build, so dia punya tanggungjawab, dia punya involvement dia sampai situ je. Dia cuma tahu nanti projek tersebut telah disiapkan, sebab dia dah setuju dah dengan proposal reka bentuk pada peringkat awal. Okey, so dari advantage yang keempat pula adalah dari segi coordination tentang design dan juga pembinaan. Okey, disebabkan yang melaksanakan ataupun membuat pembinaan design ni adalah kontraktor yang memang dia mahir dalam pembinaan. So design dan juga construction tu akan ada coordination lah. Dia lebih buildability, lebih mudah untuk dibina sebab dia dah tahu dah dari segi cara pembinaan. Kesan kalau dia buat design yang terlalu complicated akan memberi kesan ke atas cara pembinaan. Okey, so advantage yang seterusnya, yang kelima adalah dia boleh memendekkan masa pembinaan sebab akan ada lapping dalam design dan juga construction. Okey, seterusnya bagi disadvantage pula, kelemahan dia pula, projek mungkin boleh menjadi lebih tinggi compare to traditional method. Sebabnya pihak kontraktor membuat lukisan, membuat reka bentuk hanya berdasarkan need sahaja. Dan kemudian
ada kekangan dari segi masa. So secara tak langsung kos projek boleh menjadi lebih tinggi lah, sebab kat sini risiko kepada kontraktor lebih tinggi. So biasanya harga akan lebih tinggi lah, slightly higher compared to traditional. High risk to contractor and more cost to owner. Okay. High risk ni maksudnya dari saya macam cakap tadi lah, dari segi reka bentuk tadi tu lah, kontraktor memang dipertanggungjawabkan semua dari segi design tu kepada pihak kontraktor. Okay, dan mungkin akan menyebabkan kontraktor reducekan quality untuk save cost. Reduce quality untuk save cost as long as dia kata projek tersebut siap sebagaimana yang telah diproposkan. Okay, sebenarnya dia akan propose tu bukan sahaja dari segi reka bentuk, tapi semua bahagian dari segi macam material yang digunakan, parties yang involved, so semua akan diambil kira tentang design tadi tu. Sebab tu nak pilih kontraktor design build tadi. Dan disadvantage pula ialah no accommodative to changes. Maksudnya once drawing tadi tu dah diterima, tidak ada apa-apa perubahan yang boleh dibuat oleh pihak klien. Klien tak boleh sentuh tentang design dan sebagainya. Kalau compare dengan traditional, klien boleh membuat perubahan ketika pembinaan sedang berjalan, tetapi tidak untuk design and build. Okey. Seterusnya adalah kejap. Okey, ini yang kita comparekan lah tadi, traditional method dengan design and build. Okey. So kat sini akan dapat penjimatan masa. Kalau nampak ada penjimatan masa kat situ. Apabila design and build ni kat sini, ni pemilihan kat sini waktu initiation ni dia akan sediakan design, dia akan sediakan brief project. So brief project tadi akan diberi kepada kontraktor. So kat sini dia pihak klien ni tak perlu nak sediakan drawing apa-apa semua tu, dah tak payah. Disediakan brief sahaja. So kat sini ni aktiviti design semua ni tak ada lah. So dia semua akan dilepaskan kepada kontraktor. So kat sini just buat brief, siap sahaja brief dah boleh panggil kontraktor untuk hantar design. So dia akan design lah kat sini. Design dan dia akan deconstruct. So design dengan construction nampak kat sini. Design ini adalah untuk design, ini adalah untuk design. Ini adalah untuk design, ini adalah untuk construction. So design dengan construction dia akan ada lapping. Bila ada lapping tadi tu, jimatlah cost kat sini. Jimatlah masa kat sini, nampak tak? Ni masa dia yang boleh dijimatkan. So aktiviti feasibility study, design, tender tadi tu telah boleh di-eliminate-kan. So that's why masa tadi tu boleh dipendekkan. Kat sini lah. In term of dia lapping kan proses tadi tu. Okay. Itu adalah design and build dan juga traditional. So ada nak tanya tentang dua ni, design and build dengan traditional? Ada apa-apa nak tanya? Semua faham? Masa ni tak ada. Tak ada. Okay. Okay, so kalau tak ada kita pergi yang ketiga, management oriented procurement. Okay, management oriented procurement ni lebih kepada pengurusan. Kita tahu kontraktor tanggungjawab dia, kalau traditionalnya, kalau basically yang awak tahu dia adalah untuk kerja-kerja pembinaan. Okay, tapi untuk management oriented ni, kontraktor yang dipilih tidak melaksanakan kerja-kerja pembinaan tetapi melaksanakan pengurusan kontraktor. Okay, so kontrak yang paling kaedah yang paling biasa digunakan adalah management contracting. Ini adalah kaedah jenis procurement yang paling banyak digunakan, iaitu management contracting. Di mana pihak klien akan melantik seorang management contractor untuk menguruskan dan mengkoordinasikan desain dan juga reka bentuk macam tadilah. Kontraktor tu dipilih untuk buat desain dan seterusnya untuk pembinaan. Tetapi untuk management contracting ni, kontraktor yang dipilih tadi tu tak buat kerja-kerja pembinaan, tetapi dia manage dan coordinate. Kalau design build, kontraktor yang dipilih tu dia yang bina.
Tapi management contracting tak, dia untuk menguruskan sahaja. Kaedah ini, jenis ni sesuai untuk projek-projek yang mega projek. Contoh macam dulu KLCC, Smart Tunnel, sekarang ni apa yang buat rail dekat KL tu apa? MRT, tu semua dia menggunakan management contracting. Okey, dia menggunakan kaedah management contracting. Mana kerana kaedah ni ataupun jenis procurement ni dia sesuai bagi projek-projek yang ada kerja-kerja yang kontrak-kontrak kecil yang boleh dibentuk. Maksudnya banyak lagi bukan sub lah, dia kontraktor package. Maksudnya ada kontraktor package yang kecil-kecil lagi yang hendak diuruskan. Contohnya kalau MRT tu dia besar. Okey, dalam MRT tu, projek MRT tu dia ada pembinaan untuk jalan. Untuk dia upgrade jalan kan. Pembinaan nama dia flyover. Untuk contoh untuk untuk rail. Ada pembinaan untuk stesen. Okey, itu semua adalah ada juga pembinaan rail yang di bawah underground. Pembinaan rail saja ada yang underground, ada yang dekat atas tanah, ada yang jenis flyover. So tu kat situ dah ada 3 kaedah. Kemudian dia punya station lagi. So kat situ banyak yang perlu kontraktor uruskan. So klien tak boleh nak uruskan semua sekali. So mereka ni, klien ni tak capable untuk melaksanakan, untuk menguruskan semua kontraktor-kontraktor kecil. So dia akan lantik satu badan ataupun satu tim ataupun satu kontraktor lah ataupun satu firma untuk menguruskan kerja-kerja kontraktor ni. So dia akan lantik, nama dia management contractor. So management contractor ni tadi akan mewakili siapa ni, mewakili klien untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan. So yang ada direct contract dengan ataupun yang boleh yang ada direct contract ni adalah klien dengan management contracting. Management contractor. So management contractor ni lah yang akan assist semua kerja-kerja pembinaan. Okey, dia sesuai untuk kerja-kerja yang mempunyai banyak package lah. Biasanya untuk projek-projek yang mega, projek-projek mega. Okey, ini adalah dia punya sequences dia, sequence dalam procurement ni. Okey, so seperti biasa, sebagaimana design ambil. Okey, sebelum nak pilih kontraktor, sebab pemilihan kontraktor tu still kena buat jugalah. Klien kena pilih kontraktor. So dia kena pilih satu management kontraktor. Okey, so untuk pemilihan management kontraktor, so kat sini macam tadi jugalah kontraktor, klien dengan dibantu oleh konsultan, kita panggil dia sebagai ejen lah. Konsultan ni sebagai penasihat lah dia, tapi dia tidak konsultan yang bekerja dengan klien. Ni tidak membuat design, dia hanya membuat documentation untuk design brief sahaja. Dekat sini. Okey, ni dekat bahagian ni. Okey, so kemudian design brief ni tadi ataupun project brief ni tadi akan diserahkan kepada beberapa orang kontraktor, management kontraktor. Okey, untuk management kontraktor ni membuat proposal dari segi design dan juga bagaimana cara pengurusan kontraktor-kontraktor ni tadi, kontraktor-kontraktor yang dipilih. So sama lah kat sini. So kat sini proses dia sama macam design and build. Maksudnya kat sini akan ada lapping di antara construction dan juga detail. So kat sini yang buat ni semua adalah contractor package tadi tu. Yang kecil ni yang dekat bahagian construction sahaja. Okay. Ni adalah management contracting. Management contracting. So dari segi advantage dia, okay, centralized responsibility. Semua tanggungjawab akan diuruskan oleh pihak management contractor. So klien hanya berurusan dengan satu pihak sahaja, dan kemudian management kontraktor ni akan akan menyampaikan ataupun maklumat tersebut akan disampaikan kepada semua
kontraktor kecil lah. Okay. Tapi dia akan dalam bentuk dokumen lah. Okay, so advantage yang seterusnya adalah possibility ataupun possible early start to construction. Maksudnya, okay, kalau tradisional, untuk memulakan kerja-kerja pembinaan kena tunggu dapat kebenaran masuk tapak bina. Okay, tetapi bagi management contracting ni, okay, so as long as bila sahaja proposal telah disiapkan, so kontraktor boleh masuk ke tapak bina. Dan advantage-nya seterusnya adalah dia lebih cepat, sebabkan ada allows overlapping, ada overlapping di antara construction dan juga design. Dan kaedah ini dia akan promote buildability, iaitu design dengan construction. Design dia adalah design yang boleh dibina. Manakala disadvantage dia pula, okay, dalam kaedah ini berbanding dengan design ambil yang sebelum ni, price dia kita tak tahu pada peringkat awal, sebab price dia akan diketahui apabila siap projek sahaja. Ini sebabkan terdapat uncertainties yang banyak apabila ada contractor package. Okay. Kemudian dia not suitable for those client who lacks experience. Okay. Sistem ni dia tak sesuai untuk klien-klien yang baru, klien-klien yang tidak pernah melaksanakan pembinaan. So tu tidak digalakkan lah, sebab ini biasanya untuk projek-projek mega. That's why not suitable for small project. In term of cost, in term of masa, sebab bila kita lantik kontraktor, so kita kontraktor melalui management contracting, dia akan dibayar fees dia akan ada bayar yuran dia lah. Instead of project, tapi dia akan dibayar yuran. Okay, so untuk selection ada tiga tadi, tiga kategori, traditional, separate and cooperative, integrated, dan satu lagi management contracting. Okay, so untuk memilih procurement yang sesuai, project manager biasanya dia bergantung kepada project manager lah. So procurement tersebut mestilah dapat memenuhi needs yang perlukan untuk clients. Apa needs dia? Needs yang maksudnya kena tahulah projek dia tu apa objektif dia. So kalau projek yang mega, macam saya katalah, kalau projek mega, so dia boleh pilih antara design and build ataupun management contracting. So sekiranya projek itu banyak package-package yang perlu, maksudnya banyak bahagian-bahagian yang perlu diuruskan, maksudnya perlu melibatkan banyak kontraktor pakar lagi, so boleh dia mengambil management contracting. Tetapi kalau macam projek-projek biasa, dia boleh mempertimbangkan menggunakan traditional method ataupun design and build. Okay, appropriate in relation to the expertise available, like say macam organisation, resource and facilities. Maksudnya sebelum nak pilih procurement tu kena tahu jugalah dari segi expertise yang ada. Contohnya ada tak kontraktor design, kontraktor yang boleh buat reka bentuk dan juga pembinaan sekali terus, ataupun sesuai ataupun tidak, dia kena question lah benda ni, sesuai atau tidak menggunakan management contracting. Okay, so biasanya decide dia nak kalau bagi pihak klien dia nak decide menggunakan kaedah procurement yang mana, so dia akan mengambil 3 kriteria objektif dalam pembinaan ni lah, iaitu time, cost dan juga quality lah. So biasanya mereka nak dapatkan projek yang cepat. So kalau nak dapatkan projek yang cepat, dia tak akan pilih traditional. So dia akan pilih design and build ataupun management contracting. Begitu juga cost dan juga quality lah. Okay. Satu lagi yang awak biasa dengar adalah yang biasa diperdengarkan, yang awak pernah dengar, mungkin awak pernah dengar lah, fast track system, fast track procurement. Okay, fast track procurement ni adalah kaedah untuk projek itu cepat, untuk dia macam shortcut lah, agar sistem facilities tadi dapat disiapkan dengan segera. Okay, actually integrated procurement dengan
management contracting adalah jenis fast track system. Kita boleh panggil, dia dipanggil sebagai fast track system. Okey, di mana term ni digunakan untuk projek tadi siap dalam masa yang paling cepat. So untuk dapatkan projek tu siap dalam kaedah paling cepat adalah dengan overlap design dengan construction. Itu je yang boleh di overlap. Macam apa tu nama dia? Brief, feasibility study. Okey, dia overlap tapi kita tak nampak dari segi secara fizikalnya. Tapi kalau design dengan construction dia memang boleh overlap. Okey. So bila nak overlap, kaedah yang boleh digunakan adalah antara design and build ataupun management contracting. Itu saja. So kalau macam traditional dia bukan fast track. Dia adalah traditional tu dia kena ikut sequence. Okey. So biasanya fast track ni, kalau nak guna fast track ni, kalau kita nak apply kan fast track ni, dari segi masa lah, scheduling tu. Sebab tu kat sini schedule driven at the request of owner of the owner. So kena dari segi schedule tu perlu detail lah untuk memastikan projek itu dapat disiapkan dalam masa yang paling cepat. Okey, itu fast track. So kalau kata fast track itu apa? Fast track itu sebab kita nak projek tu nak dapat disiapkan dengan segera. So dua kaedah saja boleh digunakan, design and build dan juga construction, juga management contracting ataupun management oriented. Dua kaedah ni sahaja. Sebabnya dua-dua ni sahaja yang boleh di overlapkan. Okay. Dengar sikit je lagi, dah nak habis pun sebenarnya. Dah masuk thank you pula. Belum thank you lagi. Sekejap Okay, ada lagi kan? Ada lagi pun. Okay, sikit je lagi. Saya nak habiskan sikit je lagi ni. Okay, so mana tadi? Okay, fast track ni. Okay, macam tadi lah fast track ni. Okay, saya cakap tadi dua ni saja kaedah yang boleh digunakan, tapi fast track ni dia akan meningkatkan sikit cost lah compare to traditional. Okay, so sekiranya lah kan ada soalan time exam ke, time test ke, pendapat tentang fast track, awak boleh gunakan dari antara perkara yang awak kena stresskan adalah di time dan juga kaedah macam mana fast track ni dijalankan. Fast track ni bukan kontrak, fast track ni adalah procurement, kaedah untuk menyiapkan projek procurement lah. So kalau kita kata kadang-kadang orang boleh kategori tadi tu kita boleh pecahkan juga traditional dengan fast track. Fast track nanti kita boleh pecahkan lagi kepada design and build dengan management oriented. Sebab ini adalah kaedah macam mana ia projek di deliver. Okay. So itu okay, so itu saja untuk chapter 3 ni, iaitu procurement method. So ada apa-apa soalan? Madam, attendance. Ya? Saya tak ambil attendance lagi. Awak ni kan selalu tak ambil attendance. Nantilah nanti kejap lagi saya ni balik semula. Ada berapa orang tadi? 9 orang kot tadi yang tak scan. Okey. Saya pun. Lambat masuk kan? Tak, tak. Bukan sebenarnya masalah. Tadi WhatsApp problem, saya tak dapat masuk meet awal. Ya ke? Okey. Apa tadi? Okey. So kita dah sampai chapter 3, dah habis. So
Minggu depan kita akan masuk chapter 4. Chapter 4 ni lebih kepada calculation dan lepas raya saya akan buat face to face Saya buat kelas face to face. Sebabnya dia banyak calculation, bukan banyak calculation lah, dia banyak step-step on calculation dan nanti akan ada satu sikit chapter dalam chapter 4 tu kita akan buat pada computer software lah. Okey, saya galakkan, ini saya galakkan lah sebab saya tak tahu lah nanti tu, sebab saya boleh dapatkan lab ataupun tak tu saya cubalah. Kalau kita dapat lab, boleh kita duduk kat lab. Tapi kalau duduk kat lab pun saya kena pecahkan dua grup lah sebab lab tu boleh muat 30 orang je. Okey, siapa yang boleh install Microsoft Project, Microsoft Project, tak kisahlah, tapi 2016 lah, tak payah yang later sangat, 2016 pun dah cukup. 2016 ke 2010 pun dah okey. Saya galakkan install dululah. Saya galakkan untuk install Microsoft Project. Actually kita tak banyak pun nak guna, macam dalam 2 kelas gitulah kita akan guna Microsoft Project, tapi saya galakkanlah ada sebab kalau kat luar pun nanti untuk monitoring project akan guna Microsoft Project. Kebanyakan guna Microsoft Project, ada juga company yang guna Primavera, tapi Primavera saya tak ajarlah, saya ajar Microsoft Project sahaja yang banyak digunakan. Okey. Satu lagi sebelum saya lupa. Okey, dekat author saya dah letakkan bahagian untuk registerkan nama kumpulan untuk tugasan. Untuk tugasan. So register dulu awak group A kan. Okey. Group A ahli mestilah dari section yang sama. Tak boleh nak cross section. Ahli yang dalam section yang sama. Kalau section 1 semua section 1, kalau section 2 semua section 2. Sebab dulu saya pernah buat cross section, lepas tu saya pula yang pening nak tengok awak ni daripada section mana. Okey. So section 1 ahli section 1, section 2 ahli section 2. So untuk section 1 awak ada 27 kan? Awak ada 27. So ada 6 grup yang 3 orang, 2 grup 4 orang. So nanti awak pandai-pandai lah siapa yang ada 4 orang tu awak masuk yang dekat 4, yang 3 tu 3. So tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Tak boleh lebih 4, tak boleh kurang 3. So 3 ataupun 4. Section 2 pun sama. Section 2 akan ada 5 grup yang 3 orang dan 3 grup yang 4 orang. So kat situ saya dah setting, awak boleh buka, saya dah open lah. So boleh register dulu kumpulan lah untuk ahli dalam kumpulan untuk tugasan, untuk projek. Boleh Boleh. Okey. So sekejap je. Sekejap saya nak Well, face to face tu boleh jadi hari Ahad atau hari Rabu. sama je, ikut jadual yang sama. Kenapa? Tak Ada masalah. Kan? Okey. Guna waktu yang sama. Maksudnya macam ni lah. Kalau ni datanglah kat sini. Tapi awak punya jadual kejap maksud awak yang 1 jam ataupun 2 jam tu Yang Ya. okey. Mungkin saya akan ambil yang 2 jam tu je. Yang 1 jam tu tak. Oh, okey. So maksudnya hari kelas awak ada Rabu je lah. Sebelum kelas ni ada, awak tak ada kelas kan? Pagi. Pagi tu ada section design. Oh, tu apa online? Ke ni? Face Itu to face? tak pasti. Okey, tak apa. Tak apa, kelas saya pukul berapa? Pukul 9 kan? Siapa yang tak scan lagi sekejap? Tapi nanti tunggu saya maklumkan lah. Saya maklumkan. Okey, bila nak buat face to face. Nanti awak datang sini sekejap saya buat online kan, kesian kat awak. Sekejap je. Saya salah. Session 1. Hari ni. Okey, siapa yang belum scan boleh scan sekarang lah. Nampak kan? Nampak tak?
Salah, sorry. Ha. Saya keluarkan list pula. Okey. Sekejap. Okey, 7 orang lagi mana? Kejap. Cepat. Okey. Saya tak boleh buka ni Puan. Puan tak boleh buka Google Puan. Tak boleh Lain ke? mesti sini slow sangat. Sekejap, saya tengok siapa yang ni. Kejap. Okey, kejap. Saya stop sharing dulu. Ni anak saya 2 orang ni, 3 orang. Anak saya pun bayar awak saya rasa ni pun. Ni tahun 2002, tahun 2002. Ni 99, ni tingkatan 3. Mesti bayar awak kan? Ya, yang 2002 tu. Yang 2002 tu lah, yelah. Bayar awak lah tu. Sekejap, siapa tak datang tadi? Yang tak dapat scan siapa? Syarul Azim ada? Syarul Azim ada tak? Tak ada. 1, 2, 3. Okey, tak ada. Muhammad Takif? Saya ada Puan. Ada. Azim ni bagaimana Azim ni? Fadli ada? Ada Puan. Afiq Azmi, Afiq bin Azmi? Ada Puan. Ada. Arif Aiman? Arif Aiman ada? Tak ada. Okey, 1, 2, 3. Tak ada. Tak ada. Sorry. Nur Huzaifi? Ada Puan. Mana tengok? Ada awak ni, ada, ya ada. Mana? Ada. Okey. Share juga Share device. Okey. So, tu orang tak ada Okey. Okey, so kalau tak ada apa. Puan. Ya, saya, ya. Saya punya line problem lah tadi. Siapa awak, Daniel? Saya Muhammad Syarul Azim. Okey. Habis awak tak kenalkan diri, mana saya tahu. Saya tengok kat sini Daniel, saya cakap lagi lah Daniel. Siapa Hairul Azim yang tadi? Okey. Macam baru bangun tidur je. Tak ada lah. Suara saya memang macam ni. Oh ya. Dia buang minum air. Saya sahur tadi ajak borak lah. Okey pun. Yelah, okeylah. Okey, so kalau tak ada apa itu sahaja untuk hari ni. So kita jumpa minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih Terima kasih, dia. Puan.